Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengurusi majlis, yang dihormati Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana mengundang saya ke masjid tuan-tuan yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya rasa Masjid As-Salihin ini mengundang saya untuk majlis ini sejak 4 bulan yang lepas. Ya, terima kasih untuk 4 bulan tuan-tuan. Saya rasa last saya ceramah di Kedah ni di mana kah? 5-6 tahun dulu ke bawah. Ya, saya pun dah lupa dah di mana saya ceramah di Kedah ni, di Al-Ustaz. Tuan-tuan dirahmati Allah, sempena dengan Isra' Mi'raj ini saya dah keluar rumah saya sejak pada hari Khamis yang lepas. Belum balik lagi tuan-tuan. Hari Khamis yang lepas saya ceramah di KLCC. Malam saya ceramah di Selayang dekat Pasar Borong, di Masjid Selayang Indah Pasar Borong. Hari Jumaat saya ceramah dan khutbah Jumaat di Masjid Selayang. Petang saya ceramah di Kilang Inggris di Ampang. Malam saya ceramah di Masjid Kemensahai. Besok paginya hari Sabtu saya ceramah di EU4 kuliah subuh. Paginya kuliah duha sampai pukul 12 di Kemensahai. Petang untuk pramugari pukul 3 petang di Subang Jaya. Malam semalam saya ada di Masjid Tanjung Malim. Lepas Isyak saya ada di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim selepas Isyak. Saya sampai rumah pagi tadi pukul 2 pagi. Saya bertolak ke Kedah pukul 8 pagi selepas mesyuarat di sekolah. Petang tadi saya ceramah di Kubur Panjang, sekolah Kubur Panjang di Pendang sampai pukul 6.30. Besok pagi pukul 7 saya kena ada di Teluk Intan 8.30 pagi. Jadi tuan-tuan, tidak ada masa langsung. Isteri nombor 2 langsung saya tak peduli. Isteri nombor 3 langsung saya tak tengok. Dan isteri nombor 4 langsung saya tak tengok. Tak perhati langsung tuan-tuan. Tak sempat Haji. Nak tengok macam mana, tak ada. Sebab ada orang kata saya kahwin 2, 3, 4. Saya pun tadi dalam kereta orang tanya saya, Ustaz betul ke Ustaz kahwin 2, 3? Saya kata saya pun nak kenal juga isteri nombor 3 saya, nombor 4, nombor 2 saya pun nak kenal. Saya tak kenal lagi ni. Orang lain lebih kenal tentang diri saya pada diri saya. Pelik tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita nak tengok di antara surah Yasin. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran. Itu kita ambil daripada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku dah pesan kepada kamu wahai anak-anak Adam? Aku dah cakap pada kamu wahai anak-anak Adam, syaitan tu musuh kamu. Jangan kamu sembah dia. Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Dia musuh kamu yang paling terang-terang sekali. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh kamu yang paling terang nyata. Musuh daripada dulu, kini, selamanya. Tak berubah-ubah dah setan. Dakwah lah macam mana pun tak marah. Bukan setakat dia menyesatkan kita, dia menyesatkan umat manusia, umat zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Adam lagi, daripada Adam, syaitan ni dah menyesatkan manusia. Cari jalan macam mana nak menyesatkan manusia. Dan Allah kata dia adalah musuh kamu. Jangan kamu sembah dia. Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Bukankah aku dah pesan, bila kamu sembah syaitan, kamu masuk neraka. Sekarang bila kamu masuk neraka, kamu komplain, kamu nak balik ke dunia. Nak balik ke dunia, kami nak buat ibadat, kami nak beramal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kami nak balik ke dunia.
kami dah tengok, dengar dia bunyi neraka macam mana, kami dah tengok dah neraka macam mana, lah kami nak balik ke dunia. Kami nak buat amalan baik-baik, kami nak buat amalan banyak-banyak. Allah kata nak balik macam mana? Macam mana orang yang melahirkan anak, ibu yang melahirkan anak, macam itulah tak boleh masuk balik anak dalam perut ibu. Tak ada orang yang melahirkan baby, tidak ada orang yang melahirkan anak, anak tu boleh masuk balik dalam perut mak dia. Macam itulah dengan orang yang dah mati, takkan hidup balik. Begitulah sampai di hari kiamat, takkan boleh balik ke dunia. Yang kamu tak mau sembah Allah sebab apa? Bukankah aku dah pesan jangan sembah syaitan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang kita tak ada sembah syaitan. Mana ada kita sembah syaitan? Ya, sembah syaitan ni cerita isi neraka dengan cerita iman. Tuan-tuan ingat cerita isi neraka 1963 tu Ahmad Mahmud Saleh Kamil jadi orang kafir. Isi neraka yang mana orang lama-lama dia kenal, macam kategori saya ni orang lama. Cerita isi neraka. Tuan-tuan semua tahu lagu tu. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Tu isi neraka punya lagu. Disembahnya syaitan, ataupun dalam cerita iman disembahnya syaitan. Haji Mahdi jadi syaitan, Ahmad Mahmud jadi hero, sembah syaitan dalam filem itu. Tuan-tuan, kita sekarang memang kita tak sembah syaitan. Siapa nak sembah syaitan? Saya pergi ceramah di Kemensah tahun ni, hari Sabtunya lepas. Datang satu hamba Allah, dia kata, Ustaz, anak saya nak cakap dengan Ustaz. Berpuluh-puluh orang duk tunggu saya pun nak. Yang kita ni nak pergi ceramah tempat lain pukul 3, habis ceramah pukul 12, duk tunggu ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan minta maaf lah kalau tuan-tuan nak jumpa saya, duk bawa beras ke bawa ayak lain kali ya tuan-tuan, kita buat hari lain. Lagi 18 tahun kita main macam tahun ni. Dia kata, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Macam mana pun saya nak jumpa Ustaz. Anak saya ni nak sangat jumpa Ustaz. Anak dia budak universiti, laki-laki. Saya kata, sekejap boleh. Sekarang dah pukul 1:05. Saya kena ada di Subang Jaya jam 3 petang. Saya nak pergi sana pun saya tak tahu. Jam ni hari Sabtu ni. Tolong Ustaz, I beg you Ustaz. Tak apalah, beg saya nak kereta. Saya pergi, dia main dekat surau, dia kata, Ustaz, anak saya ni ada penjaga. Oh, abang tak jaga dia kan? Tak, kami mak bapak dia. Tapi ada penjaga yang lain. Penjaga macam mana? Dia boleh panggil penjaga tu masuk dalam badan dia dan dia nak bercakap dengan Ustaz. Benda tu nak cakap dengan Ustaz. Oh, sudah, saya kata. Saya kata, macam mana boleh panggil pergi masuk dalam badan? Macam mana boleh panggil? Dia kata, memang tu dia nak masuk. Pasal anak dia cakap, anak saya cakap, Ustaz, benda tu cukup berminat dengan Ustaz. Oi, tuan-tuan, saya ingatkan Jin Samsudin dia minat kat saya. Pokoknya jin tu minat kat saya. Dia kata dia nak panggil jin ni masuk dalam badan dia, jin nak cakap dengan saya. Subhanallah, tuan-tuan. Saya kata saya tak mau. Saya banyak kerja. Lain kali lah mai ke Ipoh, pergi sekolah saya, kita jumpa. Nyembang panjang-panjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bentuk. Sekarang ni dah banyak sangat orang beramal macam itu. Sakit, berubat dengan jantung. Semayang, habis semayang tu, pergi menurun nombor. Satu datuk baru ni mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, isteri dia sakit, pergi berubat dengan bomoh. Sekali berubat 5,000 Ustaz. Berubat minta tanah, kubur, minta tu, minta ni, 5,000 sekali berubat. Lah, dia kata, Ustaz, 10 kali lah. Saya kata, 10 kali sebiji kereta. 50,000 lah. Isteri saya sekarang tangkai di sana, tangkai di sini, banyak tangkai Ustaz. Ustaz, tolonglah cerita Ustaz dalam ceramah Ustaz. Tolonglah Ustaz, saya tak tahan dah. Sekali ubat 5,000. Tuan-tuan, maju macam mana pun manusia akan ada orang sembah syaitan dalam bentuk macam itu. Tuan-tuan, ada selalu tak tuan-tuan dengar orang cakap, Ustaz, zaman moden dah Ustaz, orang patut duduk masuk universiti habis dah Ustaz, mana orang percaya benda-benda ni Ustaz? Hai, tuan-tuan, jangan lupa dengan ayat Quran. Allah sebut ada Allah ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Ayat Quran itu akan bertahan sampai hari kiamat. Maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran mesti orang buat. Kalau Allah kata jangan sembah syaitan, maknanya ada orang mesti sembah syaitan sampai kiamat.
Orang tu orang besar ke, orang tu orang terpelajar ke, orang pandai ke, ustaz ke, mesti akan terlibat dengan benda-benda macam ini. Sebab Allah dah sebut, jangan sembah syaitan. Maknanya ada orang yang akan sembah. Sebab ada orang kata, zaman dulu-dulu betul lah ustaz, orang sembah pokok, orang sembah puja pantai, orang sembah ini. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah model macam mana pun manusia. Ada satu yang berhormat datang jumpa saya, minta tangkal. Saya kata, untuk apa YB? Supaya saya, bila saya bercakap, orang dengar cakap saya. Saya tanya kenapa? Sekarang ni bila saya bercakap, orang bercakap. Bila saya bercakap, orang pun bercakap. Bila saya dengar ceramah ustaz, ustaz bercakap, orang tak bercakap. Yang tu saya nak tahu ustaz pakai apa. Saya tu bening tuan-tuan. Di haru biru tuan-tuan. Yang macam-macam. Tak apalah dia jumpa kita. Kita boleh bagi kita bagi tahu. Yang ni tak boleh. Kalau dia pergi jumpa orang lain, tu yang kena kerak 18. Yang kena buat macam-macam. Tuan-tuan jangan kata benda puja hantu, puja ni tak berlaku. Sampai bila-bila pun berlaku. Sebab Quran sebut. Serupalah dengan Firaun. Orang duk tanya pada saya, ustaz, apa sebab Firaun tak rebut mayat? Sebab Allah dah sebut dalam Quran, surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala sebut, surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala sebut tentang Firaun. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wa awrathna, kami wariskan apa yang Firaun buat, liqauman akhirin, kepada kaum-kaum yang akhir. Liqaumin akhirin. Allah Ta'ala sebut bahawa diwariskan apa benda pun Firaun itu untuk umat, sebagai tamzil, sebagai perumpamaan, iktibar, kepada inzar kepada kita. Kita boleh tengok Firaun. Ada 5-6 mayat Firaun dalam muzium Kairah. Sekali masuk 100 pound. Satu hari muzium Kairah menerima 50,000 orang pengunjung, hanya kerana nak tengok bangkai. Nak tengok bangkai Firaun. Bolehkah saya guna perkataan bangkai? Kira alai Allah. Nak tengok mayat Firaun tu tuan-tuan, 100 pound, 50,000 orang setiap hari. Allah sebut dah bahawa apa yang Firaun buat, kami wariskan kepada umat yang terakhir. Apa makna waris? Waris maknanya dapat untung. Hari ini Mesir tidak mempunyai minyak yang banyak, sumber tenaga yang banyak, tetapi kenapa negaranya satu polis untuk 10 orang? Disebut sebagai the police country. Police country ni maknanya negeri polis. Negeri polis ni maknanya polis saja. Dalam 10 orang, seorang polis. Kalau 70 juta, 7 juta tu polis saja. Mana nak bayar gaji ni? Ni daripada sudut pelancongan. Semua orang nak tengok piramid, orang nak tengok peninggalan dia, orang nak tengok roti dia, orang nak tengok baju dia, orang nak tengok kereta kuda dia, nak tengok kursi tempat dia duduk pun orang nak tengok. Allah kekalkan benda itu sampai kiamat. Orang tanya saya, ustaz, apa awetnya, apa bahannya yang sampai mayat Firaun tak reput? Jawapannya ialah Allah yang bagi tahu. Untuk apa? Untuk kita tengok Firaun telah disesatkan oleh syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sesungguhnya iblis, syaitan telah banyak menyesatkan manusia sebelum daripada kamu. Apa kamu tak fikir kan? Sebelum ayat itu Allah kata wa ani'buduni, kamu sembah aku, hadza siratul mustaqim, itu jalan yang lurus. Tuan-tuan, penyembahan syaitan dalam bentuk apa hari ini? Nak pelaris kedai. Banyak orang guna jampi-jampi yang bukan-bukan. Dia pergi ambil ayat Quran, dia sambung dengan ayat lain, dia ambil ayat Quran, dia sambung dengan ayat lain, dia tempel depan kedai. Dia perasan ayat Quran, padahalnya kencing. Jin duk kencing dalam makanan. Jin duk kencing, tuan-tuan tak orang. Siapa yang tuan-tuan duk teringat. Mereka kata bawa ganja, tak lah. Ni, tidur malam teringat ke dia? Tidur siang teringat ke dia? Dalam semayang pun duk teringat. Tak semayang pun nak pergi. Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Salah satunya ialah jin. Caranya ialah jin kencing dalam makanan. Tu yang tangkai-tangkai. Sebab tu saya ajar pada tuan-tuan dalam CD-CD saya. Bila nak masuk kedai, bila nak masuk pekan, bila nak masuk pasar, bila tuan-tuan nak masuk restoran, tolong baca doa. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
A'udzubillahi minasyaitonir zabur min jundi wa jundi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan zalambur dan tentera-tenteranya. A'udzubillahi minasyaitonir zalambur wa jundudihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan zalambur dan tentera-tenteranya. Sebab tentera syaitan itulah yang duduk di situ. Hari ini banyak tuan-tuan orang buat. Nuk pergi ambil menderem-menderem. Dia buat. Ramai orang buat. Ada orang yang buat nak naikkan 1000 muka. Bukan setakat dia makan kuih 1000 muka. Ni, pergi puasa. Pergi puasa, pergi ambil di siang. Ada orang buat macam itu. Hari ini ada orang yang buat ilmu pengasih. Bukankah itu menyembah syaitan? Ada orang yang bawa jumpa saya, ustaz, ni isteri saya. Ya, apa masalah? Masalah dia ustaz, dia pakai susu. Saya minta ustaz tolong buang. Saya kata saya bukan bomoh, tolong buang ustaz, saya tak tahan. Saya kata benda ni tak boleh, saya tak erti buang. Benda ni yang boleh buang kazar saja. Tu, tuan-tuan kena kazar. Tu, ceplos. Dia aja boleh buang. Hak berlaku cerita susu. Nama apa tu lupa. Ha? Dia aja boleh buang, saya tak erti buang. Subhanallah, tuan-tuan, dahsyat manusia ni. Yang ni yang kita buat, tuan-tuan, balik pada awal. Seorang peninju datang, badan dia 2 kali saya, penumbuk dia 2 kali penumbuk saya lain. Isteri dia halus je, dia badan tegak, bekas angkatan tentera. Dia tumbuk dinding, tumbuk cermin, isteri dia pun dia tumbuk. Bila tak ingat isteri dia, dia tumbuk isteri dia, dia tumbuk isteri dia, dia mai jumpa, dia kata, ustaz, tolong ustaz. Saya pegang di belakang dia, bila saya pegang di belakang dia, di sini ada 2 benda. Saya kata, abang pakai apa? Saya pakai ustaz masa nak bertinju dulu, nak lawan Thailand, nak lawan Indonesia bertinju, nak kena ada kuat. Sekarang benda ni duk kacau ustaz. Kadang-kadang saya hilang ingatan, saya tumbuk orang. Bila dengar macam tu saya mula, tuan-tuan, lagi dia tumbuk muka pasal. Tuan-tuan, tuan-tuan, Allah sebut dah, itu sembah syaitan yang pertama. Yang kedua, sembah syaitan yang pertama itu apa? Rujuk dalam ayat yang lain. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Memang kita tak sembah syaitan, bak karut, marut, bak bomo, bak pawang, dukun, sihir, bak tangkai, jampi, khurafat. Memang tuan-tuan buang habis dah. Tapi hak kedua, jejak langkah syaitan. Syaitan suka apa? Syaitan suka pembaziran. Kita buat pembaziran. Syaitan suka maksiat, manusia suka maksiat. Itulah yang disebut sebagai wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jejak langkah syaitan, nasyahwa syaitan. Bukankah benda ini yang menghalang Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj? Kenapa kita tidak mau menghalang syaitan daripada menyesatkan kita? Jejak langkah syaitan. Ada orang jemput saya kenduri kahwin. Dia jemput saya, dia kata, ustaz, tolong baca doa, kami nak buat kenduri kahwin. Ustaz, free dah sekian hari bulan. Saya tengok jadual, pukul berapa? Pukul 10.30 ustaz. Sebelum kenduri makan, ustaz tolong baca doa. Pukul 10.30 insyaAllah. Sebab pukul 12 saya nak pergi tempat lain. Saya tak dah. Tak apa. 2 minggu lepas tu dia main pula. Dia kata, ustaz, saya nak beritahu, jadi majlis kenduri kahwin ni macam ni ustaz. Ada majlis ni, ada majlis ni, ada yang tu, ada yang ni, ada Allah. Saya kata, takkan saya nak baca doa tempat macam ni. Itu yang kami dah agak dah, ustaz tak mau baca. Habis tu, ni nak tanya lah, ustaz nak baca tak? Saya tak mau, dengan benda-benda ni maksiat, saya tak setuju. Tak apa, kami dah agak dah, ustaz memang tak mau. Tak apa, ustaz tak payah baca. Lepas tu nak buat juga yang ni. Tak apa, ustaz. Saya pelik tuan-tuan, sampai lah saya pelik. Dia sanggup tak nak baca doa, pasal nak buat benda maksiat. Tak munasabah tuan-tuan. Nama dia munasabah. Dah tahu dah benda tu haram, pasal pun nak buat. Saya tak mau. Saya kata saya tak mau pergi ni, benda ni tak boleh. Kami dah agak dah, ustaz memang ustaz tak mau pergi. Tu yang kami tanya betul-betul ni. Tak apa, ustaz tak mau, tak apa, kita teruskan juga lah. Patutnya hamba hentikanlah benda tu. Tak betul ya tuan-tuan. Bukankah syaitan itu mengajar kepada kita fitnah? Sekarang ni tuan-tuan, berapa banyak orang fitnah saya ni, letih tuan-tuan. Saya juga letih. Dah lah letih ceramah.
berhadapan dengan manusia ni macam-macam cerita yang saya sendiri pun tak tahu daripada dulu. Ustaz Kazim nak tanding, mata ceruk. Bila masa saya nak tanding, saya pun tak tahu. Ustaz tanya Ustaz, tanya siapa? Ustaz kata calon, tak tahu, saya pun tak tahu. Dah ni fitnah. Bila dah habis pilihan raya, tak ada tanding apa pun, tak ada siapa minta maaf kat saya. Fitnah. Sampai ada tempat yang buang saya ceramah, pasal dia kata saya kempen, berkempen pilihan raya. Saya tak pernah kempen. Mata ceruk. Satu perempuan telefon, ketua kelas telefon, Ustaz ni kau ni, ya apa kak? Nak tanya Ustaz itu ada kempen tak? Kempen apa kak? Ni pilihan raya baru ni Ustaz pergi tak? Tak, saya tak pergi. Saya tak dan kau sibuk semua, tak dan. Dah mereka kata Ustaz kempen. Dah lah. Tak tahu kan, mereka abang lah kan. Dah, ni saya nak abang dah. Kalau saya kempen jadi apa? Kalau kempen Ustaz susah main, susah ngajak, kami tak mau lah. Saya kata tak, saya tak kempen. Apa benda saya mengajak ya? Tak tahu lah mereka lah abang kan. Ya lah, tahu lah mereka abang lah. Saya nak beritahu lah, saya tak pergi kempen, tu fitnah. Tak tahu lah, tapi mereka lah abang. Iya, tak tahu lah kalau perempuan tu ada depan saya sikit-sikit. Orang kata tak, dia kata tak tahu kan. Tak tahu lah kan mereka. Sudahlah dah tuan tubuh, dia kata tak, nehi kebenehin. Sudah. Dah dia tu juga peletum, banyak semua tuan-tuan. Dan kita kata nehi kebenehin, sudahlah. Tak pernah. Dah. Tak tahu lah mereka lah abang kan. Teruk tuan-tuan. Bukankah Islam mengajar kepada kita supaya baik sangka, jangan jahat sangka, jangan buruk sangka. Kita dah ambil syaitan sebagai musuh. Jahat sangka tu daripada syaitan, suuzon tu daripada syaitan. Tolak. Fitnah daripada syaitan, umpat keji daripada syaitan. Tolong buat. Sebenarnya Isra Mi'raj ni kita tolong buat. Takkan kawan kita beli kereta baru tu sudah kata apa? Tak lah, saya heran gaji laki dia sama dengan gaji kau kan. Tu yang macam mana beli kau heran. Tak payah heran. Tu seduk heran ni, beli kereta baru bisin, beli rumah baru bisin, nikah baru pun bisin. Ya Allah. Kalau dia buat masjid, selesai. Cuma saya minta pada tuan-tuan, kalau nak nikah baru jangan tipu. Ada satu perempuan mengadu pada saya, Ustaz, kak geram dengan lelaki kak. Sabar kak, sabar. Saya bila dia geram tu, saya jauh dah handphone, kena cari earphone, pip cocok di telinga. Saya lagi berdengung telinga ni. Apa masalah kak? Kak tahu suami kak bermain dengan orang lain. Kak kenal pun perempuan tu. Kak izin suami kak kahwin lain. Tu apa masalah? Dah nikah belum? Dah Ustaz. Kak pergi muak dia kenuri apa, kak irit suami kak. Oh betulnya lagi, saya kata. Apa masalahnya apa? Masalah dia Ustaz, dia tipu akak lah. Dia menikah terang-terang pun tipu lagi. Ustaz, dia isi borang Ustaz. Dia kata duda anak 4. Dia kata kak mati Ustaz. Ustaz tak geram kak kalau orang tuduh Ustaz mati? Saya tanya kak tahu mana yang laki akak ni kata kak mati. Kak pergi jawab agama, ambil tengok betul tak. Dia tunjuk suami status duda anak 4, isteri meninggal. Masa bila saya meninggal, saya bagi dia menikah, dia sanggup kata saya mati, saya terima. Ya Allah tuan-tuan, kesian dekat isteri tuan-tuan. Orang perempuan ni pantang besar kalau kita tipu. Jangan tipu mereka. Dia sanggup korban macam-macam, beronok dia tak tahu. Tuan-tuan tipu pasal apa? Bukankah tipu tu kerja syaitan? Jangan tipu. Yang kedua, jangan pukul mereka, lembut. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia pantang ditipu, dia marah kalau ditipu. Cukup sekali tuan-tuan tipu, dia tak mau percaya. Pasal dia dah lagi dah full komitmen pada kita lah. Suruh beranak gerak pula tu, pantang sentuh jadi, asal jadi sentuh, asal sentuh jadi. Ya Allah, Allahu Akbar. Baru ni saya pergi mengajak di kolej jururawat di Ipoh. Saya kata tuan-tuan jadi nurse besok, pujuk orang sakit, jangan duk bagi teruk kat mereka. Tengok satu perempuan bersalin atas troli, keluar ambulans, beranak atas ambulans, keluar tu ambulans, beranak atas troli, depan orang ramai duk tolak.
Orang pakai duk rumun, tambah ada radio apa kamera pula, pakai duk rakamah. Dia masuk dalam bilik doktor, duk proses dia, duk cuci, duk teriak. Kau malu depan orang ramai, beranak tak dandan. Tak sabar-sabar, malu dengan orang. Sabar kau hak tahun lepas lagi teruk beranak depan pintu pagar hospital. Hak tahun lepas muka juga 2 kali. Kena bagi sabar. Sebab tu orang perempuan ni dia slow-slow, tuan-tuan. Jangan tipu. Cakap baik-baik. Tuan-tuan cakap baik-baik, tak usah tipu mereka bagi. Masuk sign tu mereka bagi. Itu saja. Jangan tuan-tuan ada tipu. Saya tuan ni tak kena ni tuan-tuan. Tipu kan budaya syaitan. Jangan tipu. Jangan ada budaya syaitan itu mengadu domba. Itulah maksud Allah ta'budu syaitan, mengadu domba. Pelaga orang sini, pelaga orang sana. Ini kerja syaitan. Bergaduh sana, bergaduh sini. Sebab tu kita tengok hari ini dalam satu saf, semayang sama, rukuk sama, sujud sama, i'tidal semua sama. Tapi hati tak sama. Hati tak sama. Ni tengah duduk semayang ni, main. Amma Allah sebelah main duduk. Dia kening. Silaku itu main sebelahku. Dia tak mau duduk sebelah. Buat batai semayang. Punya tak nak duduk di sebelah. Pasal apa? Pasal ada orang duduk pelaga. Cuba kita buat supaya hidup bermasyarakat. Apa yang penting? Kerjasama. Kami tak kuat dan kami tak besar, tapi kami kerjasama. Masalah kita tak nak kerjasama, susah hati. Tambah pula kita tu suruh pergi rumah dia, masjid pun tak main, nak pergi rumah dia dah dapat zat. Tak kena tuan-tuan. Hari ni tak boleh dah. Tuan-tuan kena pergi rumah orang tak semayang. Dulu-dulu kita faham macam tu lah, tak boleh dah. Besok di hari kiamat dia cah kita. Allah tanya awak tak semayang? Orang masjid tak bangun, tak ajak pun. Dia pun duduk lalu babai pun tak. Kalau mereka babai tengah singgah-singgah kami pergi ni, mereka menonong ekor serban duk terbang je. Kami ingat tak apa, tak pergi semayang. Rupa tak boleh, mereka pun tak abang. Tuan-tuan nak jawab apa di hari kiamat? Sebab tu kalau orang tak pergi, kalau jemput saya main baca kunuri, memang saya paling awal sampai. Pasal apa? Pasal dakwah. Sebab tu saya, kalau tuan-tuan jemput tahlil, saya takkan baca doa bahasa Melayu. Dah bahasa Arab. Saya baca doa lah bahasa Melayu. Supaya dia faham. Saya tokok dan tambah lagi. Ya Allah. Jadi kalau isi rumah dan tuan rumah ni, Ya Allah, hatinya melekat pada masjid. Cinta pada masjid, Ya Allah. Tunduk tak angkat kepala. Buat. Tambah-tambah kalau orang yang tak semayang itu sakit. Kita jemaah Islam, kita orang Islam, kita jemaah masjid, awal-awal pergi. Awal-awal pergi, kena buat. Jangan tak pergi. Dia sakit, tak pergi tengok. Pada muka mampu pergi, karap dengung. Tak kena tuan-tuan. Kena pergi. Tambah dia duduk terkedar atas katil tu, ketok di bawah tu. Dia duduk di atas, ketok di bawah, duduk heret ketok, duduk ludah, pui. Kalau lah tuan-tuan sampai tuan-tuan ambil ketok, dia pergi buang, pergi bubuh kertas baru, nama ketok aku buang dan ludah muntah ni. Ui tuan-tuan, mana ada orang sanggup buang ketok? Anak dia pun picik hidung, buang ketok. Tuan-tuan, jemaah surau tak picik hidung. Selama roh je bawa ketok. Pergi basuh, Pak Mak ni aku dah tukar dah punya dekat anak penuh dah muntah, siapa pun tak tukar. Ni dalam hati ni tuan-tuan duk simpan. Allahu Akbar. Dia nak kata, baik sungguh mereka ni. Selama ni aku salah faham. Tengok-tengok macam ni anak aku pun tak buat. Menantu aku pun tak sentuh aku. Tuan-tuan duk picik kaki dah. Tuan-tuan picik kaki dah. Sabar Mat, Allah sayang ni. Allah sayang kita, sabar. Nak makan aku masak bubur. Allahu Akbar. Mesti main semayang tuan-tuan, lepas dia sembuh. Mesti main masjid. Dua-dua main. Sama ada dia sembuh, dia main masjid, dia mati pun dia main. Pasal apa? Nak semayang mayat kompom tuan-tuan. Kenapa kita tak mau berbaik macam itu? Bukankah Allah suruh buat baik? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah suruh buat baik. Sampai dah satu masa tuan-tuan, kita anggap dia saudara kita. Dia bukan musuh kita. Allah kata musuh kita ialah syaitan.
Yang tak boleh buat baik ialah syaitan. Yang kena buat baik ialah saudara se-Islam. Tapi ustaz, dia belah sana ustaz, tak kira belah mana pun. Tak kira belah mana pun, sebab Allah kata dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia saudara kita. Allah tak pernah kata pun dia musuh kamu. Yang Allah kata syaitan musuh kamu. Kita dakwah pada dia, kita pergi dekat dia, kita dekat dengan dia, lama-lama dia jatuh cinta dengan kita. Saya baru bercakap dengan pramugari tuan-tuan. 2 bulan dah ada baru minta. Tuan-tuan tahu tak pramugari sekarang ni duk beli kita punya CD tu. Beli CD. Dia kata, ustaz, untuk makluman ustaz, kami pramugari ni kebanyakan kami dah pakai tudung lah. Tapi masa terbang kami tak pakai. Arahan tak boleh pakai. Bila turun ke bawah kami pakai ustaz. Sekarang kami nak lawan supaya terbang pun nak boleh pakai. Terima kasih ustaz sebab bagi kesedaran pada kami. Saya pergi tuan-tuan, baru ni ceramah mereka panggil. Saya tak angkat muka, takut duduk tuan-tuan, susah hati tuan-tuan. Lain-kali saya dah pakai spek hitam tenang tuan-tuan, tahu apa nak nampak. Oh, kemas-kemas tuan-tuan. Nyesal tuan-tuan tak ikut. Mereka pun nak mengaji lah. Mereka pun nak mengaji. Tuan-tuan tak ada satu tempat di negeri Perak, satu grup Makpon, orang lembut pon. Siang nama Ruslan, malam Rus. Siang nama Ruslan, malam Rus. Pun panggil tuan-tuan. Saya kata dah cakap apa ni kat puak ni. Ada 15 grup ustaz, tolong ustaz. Mereka pun nak mengaji. Ya ustaz mai. Kita pun belagak betul isteri. Mereka habis makan tu jamu kita. Macam mana nak cakap tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak campur dengan pondan, siapa nak campur? Adakah saya ni dikira pondan bila saya berceramah dengan pondan? Sebab baru ni mereka marah saya pergi berceramah dekat puak-puak tu. Ustaz Kazim belah sana hantar tak? Pasal apa? Dia ceramah belah mereka. Oh kalau gitu saya pondan, saya pun boleh ceramah dengan pondan. Saya sebagai pendakwah, saya kena masuk semua tempat. Kita duduk tiba-tiba mereka, tiba-tiba kita tak pergi cakap. Mana mereka tahu? 6 orang pergi umrah, polis immigration Arab tahan. Tengok laki-laki nama, tengok macam perempuan, polis pening. Arab Saudi kata, immigration kata, tempat kami tak ada jenis ini. Datang tuan-tuan, konsulat Malaysia di Jeddah datang selesaikan mereka ni. Nak pergi umrah, immigration tahan ni. Tak tahan lagu mana macam perempuan. Nama laki-laki ni jenis apa ni? Puak-puak ni Arab dekat dia tahu nama tuan-tuan. Saya pergi 80 orang saya bawa pergi umrah. Setengah jam saya duduk menunggu tunggu makcik. Makcik oi depa tu tunggu kita 3 orang lagi ni. Pasal apa yang dia tahan makcik? Tak tahu ustaz pasal apa geram tu Arab ni. Dia pegang pasport makcik tu. Duk tunggu saya tanya apa benda ni saya tanya dekat dia apa masalah. Dia kata tunggu pegawai datang. Setengah jam baru mari. Saya kata ya apa masalah dia? Dia tanya betul kan nama makcik ni Dun? Saya kata betul. Okey jelas. La ilaha illallah. Dia nak tanya betul tak makcik ni nama Dun? Betul lah D-O-N Don. Dia pelik tuan-tuan. Tempat kami tak ada ni. Pelik tu tuan-tuan. Buat-buat Arab ni tahu nak kata gila babi pun tak boleh nak pelik. Dia ikut suka kepala otak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa nak cakap dengan pondan ni? Saya cakap. Saya kata tuan-tuan kena lawan. Tuan-tuan kita kena lawan. Ustaz, kami ada nafsu ustaz, naluri kami ustaz. Sebab tu saya kata kena lawan. Itu syaitan. Syaitan berbisik pada kita. Hang perempuan, hang macam perempuan. Kadang-kadang mak bapak dibisik dengan syaitan. Hang nak anak perempuan, pasal apa? Hang dapat anak lelaki-lelaki. Lah anak lelaki-lelaki ni hang pakai macam perempuan. Mak pun terpengaruh dengan syaitan, bapak pun terpengaruh dengan syaitan. Lama-lama anak dididik macam orang perempuan. Ini semua syaitan. Kena lawan, kena lawan. Sebab tu kena lawan. Nabi Muhammad 3 kali syaitan hambat dia. Bangun jatuh, jatuh bangun, bangun jatuh, jatuh bangun. Syaitan punya tak jemu-jemu tuan-tuan untuk menyesatkan anak-anak kita, bangsa kita, menyesatkan kita. Allah sebut dalam surah Al-A'raf,
Bagaimana syaitan minta kepada Allah dipanjangkan umurnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah tanya kepada syaitan iblis, apa sebab kamu ni tak nak sembah Adam, tak nak sujud pada Adam, sedangkan aku perintah tunduk pada Adam? Apa yang menghalang kamu? Kata iblis, yang menghalang aku ialah aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Tak sesuai. Api lebih mulia daripada tanah. Tuan-tuan, itu iblis takabur. Tuan-tuan takabur ataupun tidak? Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang ada walaupun sebesar zarah dalam diri dia takabur. Anak dia cantik, anak cantik dia sombong. Apa kalau tak ada 20,000 jangan rapat. Kalau tak ada 10 jari jangan rapat. 10 jari tangan, 10 jari kaki jangan rapat. Tuan-tuan, tu nama dia takabur. Sebab tu orang yang takabur kita boleh potong cakap orang takabur. Tak tahulah raya ni anak aku nak balik, tak tahu hak sulung tu duk Kuala Lumpur kata balik beli kereta besar, takut tak muat jalan tu jalan batas kecil sangat, tak tahu tu duk minta kereta besar-besar tu, kira besar kereta tu. Uish, anak kerja apa dia ni? Anak sulung aku kerja halung. Patutlah pun tuan-tuan boleh potong cakap dia. Besar tu kereta tu. Tu anak aku telefon semalam, dia beli helikopter pula. Dia tak tahu nak landing tang mana pula. Tuan-tuan kena potong cakap dia, bagi tahu kita lagi hebat pada dia. Lama-lama dia menung. Jangan kita dah kata hui, tak boleh. Orang takabur ni kena bagi rendah. Kena bagi rendah, cakap bagi rendah dia. Sebab sifat takabur bukan sifat manusia yang tak sepatutnya ada pada manusia. Iblis pernah memakai pakaian takabur. Allah kata aba besar walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidung besar TV sono. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada isteri solehah, TV ni tak ada nilai. Tuan-tuan lebih seronok tengok isteri tuan-tuan. Tak ada TV pun tak apa, kalau tuan-tuan ada isteri solehah, dia hiburkan hati tuan-tuan. Sebab tu akak-akak kena lahirkan anak-anak solehah. Sebab tu Nabi kata, mana-mana mak bapak yang melahirkan anak perempuan, dia bela anak perempuan jadi anak solehah, anak ni, mak bapak ni akan jadi jiran Nabi dalam syurga. Tuan-tuan ada anak dara tuan-tuan didik betul-betul sampai jadi solehah, tuan-tuan bakal jiran Nabi dalam syurga. Tuan-tuan tak mau jiran dengan Nabi, close, rapat dengan Nabi. Salah satunya ialah daripada anak perempuan. Setengah orang dia tak suka anak perempuan. Bini hang semalam beranak mak? Lagi buat? Buat. Tak reti. Hang tengok balung hang ni 8 jantan. Allahu Akbar. Dia tak faham Islam letakkan perempuan tinggi. Sampai Nabi kata, hang boleh masuk syurga jadi jiran aku, didik anak kamu elok-elok. Sebab apa? Sebab Nabi kata dia perhiasan paling baik dalam dunia. Sampai suami jadi baik kalau dapat isteri baik, anak-anak jadi baik kalau dapat mak baik. Sebab tu kita kalau ada anak perempuan baik kan betul-betul syurga tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak? Kalau kita ada isteri yang solehah, duit tak ada pun cukup kalau ada isteri solehah. Makan tak sedap pun jadi cukup kalau ada isteri yang solehah. Itulah dunia yang sebenarnya. Tapi hari ini banyak manusia yang tak ambil benda itu. Ada isteri tinggalkan, pergi cari hal lain. Belum tentu yang dia dapat tu boleh lawan isteri dia tinggalkan. Ada isteri dimain-mainkan, tak dipedulikan. Ada suami tak dikisahkan. Memang saya nak cerai dengan lelaki saya Ustaz. Belum tentu suami kamu tu dapat yang baru macam suami kamu yang lama. Apa kata kita buat baik-baik tuan-tuan? Dunia kita ialah isteri kita, dunia isteri ialah suami. Saya kena kata tak tadi, isteri ni tuan-tuan, kalau dia boleh tidur atas lengan tuan-tuan, kira okey. Tak ada bantai pun tak apa. Dia lebih rela tidur atas lengan tuan-tuan daripada bantai sebenarnya. Dengan syarat ketiak wangi. Ini ketiak jabu punya tak potong. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bila semayang nampak ketiak ni putih melepak ketiak dah. Maknanya tak ada bulu ketiak. Buang habis.
Tuan-tuan, buka-buka tu dia pakai pula baju pagoda terlebih. Apa ni? Untuk tuan-tuan yang ada anak kecil yang belum cukup umur, untuk makcik-makcik yang ada anak, akak-akak yang ada anak belum cukup umur, tak nak bagi bulu ketiak, tumbuk, senang aja. Tuan-tuan ambil tu labu pula tu, labu air, labu pula, labu buat sayur tu. Hak tangkai dia, bahagian tangkai tu dia ada putih tak? Dia ada putih debu-debu dia tak? Tuan-tuan kikis debu tu, tuan-tuan sapu, tuan-tuan bubuk pada ketiak anak tuan-tuan yang belum cukup umur. InsyaAllah tak ada bulu ketiak. Untuk tuan-tuan tak payah dah terlewat buang masa, tak ada maknanya tuan-tuan. Bahasa orang muda sekarang ni tak ada maknanya. Tu suatu buat lah tuan-tuan pergi cukur elok, pergi sapu tak ada lah, besok bagi tumbuh pula. Ni hak cerita ni untuk yang belum cukup umur. Saya kata dah, apa yang saya cakap saya buat, mak saya buat, umur 7 tahun 10 tahun mak saya buat. Saya tak ada bulu ketiak tuan-tuan, itu yang saya cakap. Sungguh saya tak ada. Saya tak nak buka lagi tuan-tuan lari. Tak ada, sungguh saya tak bohong. Sebab tu saya tak ada masalah bau badan, bau ketiak apa, tak ada. Tak ada. Allahu Akbar. Petua-petua tuan-tuan dulu bukan boleh buang semua. Ada yang ambil, boleh ambil. Janganlah ambil semua pula. Ada yang boleh ambil. Dan saya cakap pada tuan-tuan awal ni, saya cakap, yang saya cakap ni pasal saya buat. Tadi saya ajak di kubur panjang tadi. Satu orang mati di Kuala Kangsar, dia terjun dalam sungai nak ambil wuduk. Terjun tak naik lah. Mati tuan-tuan. Nak semayang zuhur. Mati hari Ahad jatuh. Polis cari sampai hari Senin, tak jumpa-jumpa. Jadi isteri dia telefon saya, Ustaz, tolong Ustaz, suami saya tak tahu pergi mana ni. Kalau mati, katalah mati, mana kubur dia, mana mayat dia Ustaz. Tuan-tuan, ni 7 biji anak batu. 7 biji anak batu. Ambil petua ni, dah habis pukul 10. Tuan-tuan pun senang. 7 biji anak batu. Biji yang pertama, batu tadi, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah 14 kali. Ambil batu yang kedua, tuan-tuan baca ayat kursi 7 kali. Batu yang kedua, tuan-tuan baca qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad 7 kali. Batu keempat, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Batu yang kelima, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Batu yang keenam, tuan-tuan baca surah Al-A'raf ayat 13 7 kali. Dan batu ketujuh, tuan-tuan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 7 kali. Boleh dapat? Ayat Al-Fatihah, ayatul kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 13 7 kali. Dan yang terakhir doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 7 kali. Batu tu tuan-tuan ambil sebiji bismillah ya Allahu akbar, tuan-tuan lempar di tempat dia jatuh. InsyaAllah dengan izin Tuhan timbul mayatnya. Kalau orang tu tak tahu hilang di mana, kena colek ke, pergi supermarket hilang ke, tak payahlah ambil batu. Tuan-tuan buat di rumah lepas sembahyang hajat. Buat yang saya kata tadi, tak payah ambil batu, baca, minta pada Allah, mudah-mudahan dibalikkan budak tu. Buat tu dengan izin Tuhan. Setakat ini yang saya amal ni Allah izinkan, silakan buat. Tuan-tuan tak payah duk teriak, duk menung, tak payah duduk tepi sungai dan menung, baca ya. Dengan syarat saya katakan tadi, baca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Dia duduk tengok janda dia, isteri dia, oh, sayang muda lagi, tak duduk tengok dah. Tumpu betul-betul. Masa tuan-tuan balik tu, minta pada Allah tolong. 20 minit lepas saya baca tuan-tuan, mayat dah timbul. Alhamdulillah. Bomba mai jumpa saya, polis mai jumpa saya, tuan, mayat telah ditemui. Bagus. Dia mai jumpa mai tabik, oh tuan-tuan, saya pakai baju batik, pakai kepiah putih, dia ingat saya YB. Tuan, laporan pada tuan, ada satu kes kehilangan laki-laki semalam jam. Oh ya, saya tahu.
Saya nak balik belum kita tuan. Kita berehat sekejap. Sudah kali dah Zuhur, kita akan sambung lagi operasi kita. Itu saya nak perasakan. Baik. Saya kena maintain lah. Takkan nak kena abang. Saya tak ada apa. Malu ke dia? Ya, baik. Teruskan kerja. Betul. Jadi kita nak cover dia, jangan jatuhkan air muka dia. Jangan tuan-tuan tak ni pasal apa? Ada saya tak ada apa, saya main tengok je. Kesian kat dia tuan-tuan, anak-anak buah dia ramai duk tengok tu. Tu belum jadi YB gitu tuan, nampak irah-irah nak jadi belum. Tak jadi lagi itu daripada kata YB dah, tak lama dah tuan-tuan. Belah mana wallahu alam. Payah sungguh tuan-tuan. Saya ni tak mahu saya jadi penceramah. Sekarang ni semua tempat saya pergi. Orang PAS panggil saya pergi, orang UMNO panggil saya pergi. Pi panggil pun saya pergi. Walaupun mereka banyak pergi lah. Pi saya pergi juga. Saya pendakwah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan faham. Macam-macam fitnah orang kata kat saya ni. Saya pergi ceramah orang UMNO, orang PAS kata saya UMNO. Bila saya pergi ke tempat orang PAS, orang UMNO kata saya PAS. Memanglah tuan. Nak kata apa lagi? Pom-pom lah tu. Tuan-tuan tu saya cerita apa lah? Saya nak cerita betul-betul yang terakhir. Setan datang belah kiri. Belah kiri tu apa benda? Belah kiri diberikan kepada kita. Harta kita tu dia goda. Setan datang daripada harta kita. Macam-macam dia goda daripada harta. Tuan-tuan baca tadi petang tadi Quran, Qori Radio Kedah tadi. Dia baca surah At-Taubah tu. Qul in kana aba'ukum ya wa ikhwanukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum sampai habis tu. Kalau kamu sayang mak kamu, anak kamu, adik-adik kamu, isteri kamu, harta benda kamu, kaum keluarga kamu, perniagaan kamu, lebih daripada kamu sayang pada Allah, tunggu Tuhan datangkan bala. Itulah yang setan goda sekarang ni tuan-tuan. Macam-macam setan goda. Dia mari goda kita. Dunia ni dia mari goda, harta benda dia mari goda, lepas pencen ku main masjid. Bila lagi anak main ni mainlah mayang, kita mungkin sama tua, mainlah mayang. Lepas pencen hang tengoklah aku lebih rajin benda hang ni. Anda sudah kata aku, lah aku kerja lu macam mana? Lepas pencen offer lagi tinggi tuan-tuan. Makcik-makcik pun begitu lah. Kak bila nak main mengaji kak, tak nak main kuliah ni. Anak kecil ni puai. Dia jaga dia buah lah. Tu kalau pergi masjid tu berjalan ke orang tu rasa malu tu, tak apa lah, tunggu dia besar sikit. Bila besar mengandung pula. Bila nak main tak mengandung pula, malu ke orang. Bila dah tak boleh mengandung pula, jom pergi ngaji dah tua ni, cucu lah ni. Lama-lama sampai bila pun tak ngaji. Ni tuan-tuan yang kita nak. Tak salah bawa anak pergi mengaji ya. Pergi semayang pun tak salah. Bawa lah anak, ikat kaki anak dengan kaki mak. Anak tak boleh jalan mana? Ikat kaki tuan-tuan. Tapi mana? Kalau takut budak tu berjalan, ambil budak tu, buh lambat sekolah anak ada jam 4. Zik lagi. Allahu Akbar. Nampak kepala budak duduk di belakang. Bila rukuk jatuh ke depan, lantak hang buat sangat menyampah aku. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni dia menyuruh kita cerdik. Imam Malik kata manusia ni hebat bila ada 4. Kata Nabi dia sambung pula dah. Ni Nabi ni lah untuk buah-buah Nabi. Manusia nak hebat kena ada 4. Yang pertama, mesti mempunyai kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Yang keempat, lampu yang terang. Sebab tu tuan-tuan, lampu tuan-tuan terang loh. Lapang, cuba gelap tengok. Orang tanya pada Imam Malik, Tuan kata kenderaan Tuan tangkas. Tuan nak jadi hebat, kenderaan tangkas. Tuan pun tak pernah naik kuda. Imam Malik tak pernah naik kuda di Madinah tuan-tuan. Sebab dia tak nak pijak Madinah. Sebab di Madinah itu ada jasad Rasulullah. Berjalan kaki dia, tak berkasut lagi. Itu Imam Malik. Tuan kata nak jadi hebat, kenderaan tangkas. Tuan pun kuda simpan belakang rumah. Kata Imam Malik, kenderaan yang tangkas bukannya kuda yang pantas. Kenderaan yang tangkas akal yang bijak. Nak jadi hebat kena ada akal. Semua orang kena ada akal. Tok Imam kena ada akal. Bila dengar budak teriak, perlahankan, cepatkan semayang.
baca ayat pendek. Tengah budak semai teriak tu, dia tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama takut, budak teriak. Allahu akbar. Janganlah. Baru Fatihah 2 ayat baru menasak. Kan tadi ustaz kata rekaskan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama, budak teriak. Allahu akbar. Tu nama dia tak ada akal. Baca Fatihah sampai habis, inna a'tayna, sudahlah. Itulah berakal. Amin. Budak duk teriak nyonya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Tak apa dah. Tuan-tuan ingat muak khusyuk ke di belakang bila anak tuan-tuan teriak? Tak khusyuk. Ni, duk teriak anak. Mama teriak, mak buat isyarat. Anak tu pula kata, apa? Syuk-syuk. Tak khusyuk. Makcik sebelah mak tu pun tak khusyuk. Duk bawa main bopor tu. Kacau orang mayang. Makcik tu pun tak khusyuk. Sebab tu Nabi kata, imam kena baca. Kena baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ini kalau baca punya. Kalau tuan-tuan berniaga, kena baca. Ni, Allah bagi kat tuan-tuan jelapang padi Kedah. Daripada padi sebiji tu, tuan-tuan dapat rezeki punya banyak. Tuan-tuan ingat petani-petani saja kan dapat rezeki daripada padi. Saya tak ada bendang Ustaz. Hang tak ada bendang, hang ada kemahiran bawa traktor, ambil upah. Daripada padi dia dapat upah, ambil traktor, bajak sawah orang. Saya tak ada traktor Ustaz, kubota dah, kubota pun boleh. Ustaz, saya tak erti awak kebotol lesen apa tak ada Ustaz, tapi saya buat semai benih boleh Ustaz. Hang buat perniagaan semai benih, pembekal benih. Ustaz, saya bukan benih apa tak erti Ustaz, saya buat baja jadi buat baja. Ustaz, saya tak erti baja Ustaz, saya buat racun siput gondang banyak. Apa ada akal tuan-tuan? Ustaz, saya siput apa pun tak erti, racun apa tak erti Ustaz. Lori ada, ambil upah angkut padi orang. Ustaz, saya lori pun tak ada, tu mesin penuai dah, lagi senang bawa penuai. Ustaz, saya tak ada apa saya, kederak ada, pikul padi buah atas lori, pikul padi duit kelang, hang dapat rezeki daripada padi. Ustaz, saya pikul pun tak mau, saya nak jadi toki kelang Ustaz, lagi bagus, 1000 orang kerja bawah hang. Ustaz, saya tak mau kerja driver kelang apa tak mau, saya nak driver lori hantar berat seluruh Malaysia. Silakan. Ustaz, saya tak ada kilang beras, tapi saya ada kilang plastik Ustaz. Buat plastik beras. Nampak tak tuan-tuan, Tuhan bagi rezeki daripada beras je. Ustaz, makcik tak ada apa Ustaz, dengan pakcik beras kilang apa pun tak ada, buka kedai runcit jual beras. Tak payah tanam, tak payah berselut, tak payah pacak ketik, litah hisap darah, tak payah. Buka kilang runcit, kedai runcit, boleh dapat hasil daripada beras. Tu akal. Ustaz, saya tak ada kedai runcit, tapi saya buka restoran nasi daripada beras. Nasi apa Ustaz? Nasi dagang, nasi. Beribu-ribu jenis nasi. Buat nasi lemak saja Bapak. Buat nasi lemak antara bangsa. Nasi lemak antara bangsa dah ada Ustaz orang buat. Nasi lemak kebangsaan. Tuan-tuan nampak tak Allah bagi rezeki pada kita tu cuma guna akal. Tapi kamu guna akal? Cuma guna akal. Ustaz, makcik ni macam saya ni Ustaz, saya hingui Ustaz mayang kadang-kadang duk meleleh pasal apa teruk dengan hingui tu. Saya tahu bunyi dia sedung saya dah darut dah. Jadi macam mana Ustaz, tu duk meleleh kan, tu makcik buat macam mana? Makcik menjilat batai pakcik oi. Itulah kena mengaji akal dah, barulah senang masalah. Pakcik spare sapu tangan di sini. Bila bersin ke hingui meleleh ke, buat satu pergerakan, berhenti, pekuk, buat balik. Susah Ustaz no? Susah. Tapi Ustaz, sapu tangan tak bawa, Allah apa susah ni? Kira lah Lepas tu pergi salah orang pula. Ya Allah tuan-tuan, ini pun tak ada akal punya, salah baca punya. Pergi dengar kuliah agama, kuliah maghrib, duduk depan sekali, korek hidung tangan kanan, hilang jari ni dalam hidung ni. Saya cukup susah hati, saya kira nak salah dengan kita pula. Tak
salam, dia suar, tak sambut, dosa, sombong. Bila kita sambut tangan dia, kita duduk terfikir, hilang ni dalam hidung ni, Allah sikit punya dalam ke? Tu yang saya bila bersalam tu, saya cepat bawa, bakat duk rasa lah. Sebab tu benda ni akan selesai kalau kita ada akal. Ada akal. Tuan-tuan nak pakai kasut sekali lagi, tolong tengok kasut tang mana. Jangan turun main sarung aja. Duk dah kereta baru rasa longgak kasut ni besar macam mengira alai. Alai apa orang tu haram. Tolonglah guna akal. Ustaz, kasut saya kena curi Ustaz. Jangan nak buat Ustaz. Guna akal. Saya kata Ustaz, saya 4 kali kena tu balik rumah bagi abang kat rumah kata masjid tu api. Tobat lah buku tak mau biar. Awaknya 4 kali hilang Ustaz, kasut batal lah. Kalau gitu, tak usah main masjid pakai kasut. Jangan pakai kasut. Tak usah pakai kasut. Main masjid tak usah pakai kasut. Tak ada siapa curi kasut tuan-tuan. Pinggir kereta di luar, jalan kaki tampak kaki ayam. Siapa nak curi? Jangan benci masjid, ni rumah Allah. Ustaz, duri banyak Ustaz, batu tajam, beli pedai ayam, pak mangga. Kalau tak nak tuan-tuan, ambil kasut, bola plastik, bola poket baju Melayu. Lagi senang, siapa nak curi? Jangan benci masjid kerana kasut hilang. Tu nama dia ada akal. Macam saya, ni pukul 10:06 dah. Ustaz ada akal tak Ustaz? Kami 2 jam setengah duduk Ustaz. Ustaz tak apa, tak pusing. Ini pun tak baca punya Ustaz. Yang kedua, kata Nabi, kata Imam Malik, nak hebat, rumah besar. Orang kata ke Imam Malik, rumah tuan pun kecil, rumah besar maksudnya ialah sabar. Nak jadi hebat, kena sabar. Tak sabar, tak hebat. Tuan-tuan berniaga lingkup, terus tuan-tuan tak berniaga dah, tak berjaya tuan-tuan. Tuan-tuan tak berusaha, kemudian tuan-tuan berusaha, tuan-tuan tak sabar, tak jadi. Sabarlah tuan-tuan. Orang sakit, bila dia sabar, Allah sayang. Tuan-tuan, sakit ni hilang kadang-kadang dengan sebab orang ziarah dia. Tolonglah ziarah orang sakit. Orang ziarah ni tuan-tuan, orang sakit cam dan dia ingat sampai mati siapa ziarah. Tambah-tambah tuan-tuan pergi cakap sabar dekat dia. Sabar man, hang orang muda, Allah sayang kat hang, aku yakin hang sembuh. Sabar man. Dia semangat tuan-tuan, insya-Allah Allah bagi sihat. Jangan duk pici kaki dia, main 2 orang duk urut kaki. Sejuk. Seorang duduk, seorang berdiri duk tengok. Sejuk. Dia duk kebir mata. Tuan-tuan tak kesian. Dia pegang dahi pula tangan. Arwah Haji Dollah macam ni. Kalau dia boleh terajang, dia terajang. Tuan-tuan duk sebut arwah kat dia. Ingat tak arwah Haji Dollah macam ni? Rasa 2 kali Jumaat tak ada kan? Macam ni. Aku pegang kaki dia sejuk macam ni lah mat. Orang macam ni tuan-tuan tarik telinga dan pergi balik. Haram pergi ziarah orang. Sebab dia tidak menyabarkan orang. Tuan-tuan kalau tidak ada anak, tuan-tuan sabar. Tuan-tuan tidak ada dosa gagal didik anak. Apa tuan-tuan susah hati tuan-tuan tak ada anak? Sekarang tuan-tuan ada anak, berapa banyak orang yang berdosa? Tak aja semayang, tak aja mengaji, bagi makan benda haram. Tuan-tuan tak ada anak, syukur pada Allah. Syukur pada Allah, wah kita tak ada anak. Bukan kita benci anak, syukur Allah tak bagi. Ada hikmah. Di hari kiamat Allah tak soal kita, wah Alhamdulillah. Tapi kita selalu kutuk orang tak ada anak. Hampa ni bila nak beranak aku anak menikah, apa duk gini? Hei, tahulah, apa tak reti lagi. Kalau tuan-tuan mati anak, sabar, anak tuan-tuan dalam syurga. Anak tercikik biji derian. Tak salah pada buah derian. Yang derian ni pun satu dah ada biji bersepa tau. Tak salah apa derian tu. Anak mati tercikik 2 tahun setengah. Syurga anak tuan-tuan. Tuan-tuan tak bangga lah. Patut tuan-tuan syukur, ya Allah, sudah ada zuriat aku dalam syurga, ya Allah. Sabar. Tuan-tuan anak yatim, sabar. Saya anak yatim, bapa saya mati umur 8 bulan. Bapa saya mati 8 bulan umur saya. Tahun 73. Tuan-tuan kira sendirilah umur saya berapa. Sebab ada orang kata umur saya 60. Siap kat saya tuan-tuan. Tahun 73, saya umur 8 bulan. Tahun 2009, tuan-tuan kira sendirilah. Kan sekarang matematik dah diajar dalam bahasa Melayu. Mesti tuan-tuan fahamnya. Dulu bahasa Inggeris, tak faham betul. Kau butir apa
tuan nak erti matematik. Tuan-tuan, saya anak yatim. Saya tak pernah teriak bapak saya mati. Saya tak pernah pergi cerita dekat orang, tolong ke, tak pernah tuan-tuan. Tu cerita 3 Abdul je, Haji Bakhil tu bawa orang. Suara Piramli, Haji Bakhil. Saya tak pernah minta sebab saya yakin saya tak ada dosa barang satu zarah dengan bapak saya. Saya tak pernah gigih dekat dia, saya tak pernah lawan dia, saya tak pernah marah dia, saya tak pernah maki bapak saya. Saya tak pernah jekah bapak saya. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya aku tak ada disoal di hari kiamat dengan sebab bapak. Alhamdulillah. Itulah sabar. Tuan-tuan miskin sabar, tuan-tuan kaya sabar, tuan-tuan sihat sabar, tuan-tuan akan jadi orang hebat. Yang ketiga, kata Imam Malik, pakaian yang cantik. Pakaian cantik maksudnya ialah akhlak. Akhlaklah menjadikan tuan-tuan hebat. Kalau tuan-tuan orang kaya tapi tuan-tuan tidak berakhlak, tuan-tuan dipanggil sebagai Haji Bakhil. Orang benci tuan-tuan, orang maki tuan-tuan. Kaya tapi tak ada akhlak, kerja duk ngorak anak dara mai bagi derma, cikgu lelaki-lelaki mai demam. Tuan Haji ada orang minta derma, Tuan Haji apa? Demam tuan-tuan. Terus demam. Bila cikgu perempuan mai sihat, siap pegang tangan ni, nak ngorak nak darah cikgu murni. Menurut amalan saya, urat ini bertemu urat ini, maknanya cikgu murni nak berkahwin dengan orang kaya. Nampak? Ui, gatai sungguh. Orangnya siapa Tuan Haji? Oh, orangnya saya sudah lupa namanya. Tapi orangnya nak katakan muda, tak muda juga. Nak katakan tua pun tak tua juga. Bayar-bayar saya lah cikgu murni. Amboi tuan-tuan. Tu orang tua naik bulu tu. Naik daun pula bulu, naik daun tu dia. Tuan-tuan, akhlak ni nak cermin peribadi kita. Tambah kita ni memakai kepiak di atas kepala. Tuan-tuan pernah tengok tak orang kepiak, pakai kepiak atas kepala ni, pergi beratok nombor ekor? InsyaAllah tak apa. Pakai serban, pergi beratok nombor ekor? Tak apa. Kok dia terserelung sekali dengan topi keledak tu, lain cerita. Dia buka-buka helmet tu, sekali-sekali kepiak sangkut sekali. Yang tu saya tak mahu lah. Tapi insyaAllah tuan-tuan, pakaian kita ini akan menjadikan kita berakhlak. Saya tak pernah tengok orang-orang pakai jubah, bikin sim diri kat lebuh raya. Tak pernah tuan-tuan. Setakat ni lah saya duduk berjalan tuan-tuan. Saya ni di antara orang yang akan dapat rebate naik tol nanti bulan 8 insyaAllah. Sebulan berpuluh-puluh kali naik tol. Saya singgah setiap tol. Saya tak nak tengok orang pakai jubah tuan-tuan, bikin sim diri. Ya, saya tengok orang pakai semua jim, duduk menyimbang ambil kencing diri. Pergi mana Kuala Lumpur. Nyembang lagi tuan-tuan. Pakaian kita mencerminkan akhlak. Tuan-tuan tak maukah berakhlak dengan pakaian? Pakaianlah dengan pakaian akhlak. Itulah sebaik-baiknya. Cara ketawa, cara bercakap, cara pergi rumah orang, semua berakhlak. Nabi kata jangan pergi rumah orang menghadap pintu rumah dia bila bagi salam. Tepikan sikit daripada pintu supaya dia boleh pergi tukar pakaian dalam rumah. Ni tidak, pergi rumah orang terus dia buka pintu. Assalamualaikum. Terkejut isteri dia. Isteri dah berkembang. Nak lari ke mana? Tak mau tuan-tuan akhlak. Sebab itu kena berakhlak. Jangan singgah rumah orang. Kalau orang kata tak singgah kan, dia duduk serang pokok, tuan-tuan naik motor, tak singgah kan, itu maknanya tak payah singgah. Tapi pasal tak faham, boleh juga dia kena masuk. Sebab itu jangan ajak orang dengan perkataan tak di awal. Tak makan kan, dah kenyang lah. Kalau nak ajak orang, singgahlah dulu, baru betul. Makanlah, baru betul. Tak makan kan, jangan mulakan dengan tak. Itu akhlak. Tak singgah ke, itu namanya ajak-ajak ayam. Tapi hak naik motor tu bingung, dia singgah bingung. Sebab tu tuan-tuan, semua Nabi ajar berakhlak. Dua kali dia hidang, itu suruh balik. Dia jamu ayam, dia menyembang, jamu ayam. Habis dah satu gelas, dia main tokok lagi satu gelas. Tu tanda dia buah pengalau. Ayam pengalau, tapi jenis tak faham. Buat ayam ni apa ni? Habis dia dagang, buat ayam. Elok apa yang buat teh air, banyak. Tu tak kena tuan-tuan.
Dan bukan berakhlak kalau tetamu datang rumah tuan-tuan tak cakap, pakcik sihat ke? Boleh laga. Anak-anak tak ada no? Tak ada. Rumah ni rumah pakcik ke? Rumah siapa? Rumah hantar. Letih. Tuan-tuan letih. Ni hujan kot dia. Kadang-kadang. Tuan-tuan lengok tak? Lengoh tuan-tuan. Apa pun nak cakap ni. Bendang ni siput gondang ni duduk serang kita punya bendang lagi. Tekoh dia main-main juga. Saya kenal sekali lah. Sebab tu saya cakap, saya pergi rumah dia nak jumpa dengan anak dia. Pak dia layan saya. Ni rumah pakcik ke? Rumah Allah. Pakcik lama duduk sini? Lama. Saya tak nyembah dah, biar pegang lah. Kita tuan rumah kena layan lebih. Ni rumah pakcik ke? Dah, ni rumah orang tua, pusaka lah. Dia kira dia mula-mula pindah. Ni rumah ni, dia mati dapat kat pakcik lah. Itu baru akhlak. Baru nama akhlak. Pakcik berapa orang anak? Pakcik ada 6 orang anak. Alhamdulillah yang nombor 1 ni apa? Cikgu dia dulu universiti apa? United Kingdom tu, nombor 4 Universiti Utara, nombor 6 Universiti Sonti. Alhamdulillah. Itu baru nama berakhlak. Ini pun tak berakhlak, ni pun taklah baca macam ni. Tolong berakhlak. Nak mina orang pun tolong berakhlak. Berapa ramai orang yang nak mina orang tak habaq, Nabi tak bagi. Jangan tuan-tuan nak mina orang tak habaq, nak pergi buta. Kami datang nak mina, tak kena tuan-tuan. Jangan pergi menengok anak dara tanpa bagi tahu. Dia ada cikgu sekolah, duduk tepi pondok bas, pak dengan mak ngandut tu. Tu dia mak tu, hak tudung singkat tu, hak kecil tu mak tu. Yang tu mak kenal tak? Boleh. Mak kecil, dia kecil badan. Bukan mak nak nikah, cek pasal mak pula. Tak lah, mak kecil macam tu dulu. Lah, dia besar macam tu. Jangan tuan-tuan, budak tu tak tahu dia sedang diperhatikan. Buatnya dia korek hidup. Cikgu sekolah lawa pula tu, duduk tunggu bak, korek hidup. Korek tengok pula. Malu tak dia? Malu. Sebab tu kena pi. Sebab tu bila kita pi habaq, dia boleh maintain, control handsome. Makanlah makcik, nampaklah lu je. Tu nama dia berakhlak. Tolong tuan-tuan. Yang terakhir, 4 kali terakhir, yang terakhir, cahaya yang terang. Nak jadi hebat, kena ada cahaya terang. Apa makna cahaya terang? Ilmu yang menerangi. Kalau tidak ada ilmu tuan-tuan, tuan-tuan takkan jadi orang hebat. Suami kena ada ilmu sebagai suami. Bagaimana nak pujuk isteri, kena ada ilmu. Hebatlah suami tu. Banyak orang yang tak pujuk isteri dia. Isteri ni tuan-tuan nak pujuk aja. Nasi dah tak ada apa, nanti pergi makan lah. Tak makan, mau kenyang. Itu maknanya isteri maju. Suami tak ada ilmu, tak nak makan sudah lapang, bodoh pun tak makan. Jangan, kena pujuk. Awak mak hang tu, man, pasal apa mak teruk hang tu, tak mau tegur ayah. Tahu daripada tadi dia punya ayah cadang nak ajak man dengan mak sekali pergi Langkawi. Tapi dah mak masa-masa tu ayah tak mau pergi. Anak ni mesti pergi kat mak. Mak, pasal apa mak ayah ajak pergi Langkawi, mak tak mau pergi? Siapa kata mak tak mau pergi? Pergilah tu. Bukannya susah nak pujuk ni, ya Allah. Tapi jenis tak mau, jenis tak ada ilmu. Suami tak nak balik rumah mak mertua di Kedah. Ada ilmu isteri clear. Cakap pada abang tadi mak telefon. Mak nak apa? Dia kata balik lah ni hari Ahad ni Senin ni cuti sebab merah, dia buat kenduri sikit. Tu dapat sel nak balik politik. Tengah bulan pula duit tak ada. Tol naik apa semua minyak. Mau naik tambah mau. Tahu lah dia sebut abang lah dalam banyak-banyak menantu. Abang rajin telefon dia balik pun. Halim bukannya ada. Dia sebut tu yang dia telefon. Mau ada rindu tu. Dia kata abang kalau balik kenduri kukunya sampai patah-patah kukuh. Tu dia teringat kat abang. Hak lain dia tak teringat. Tak apa. Petang ni kita balik. Nampak tak? Padahal mana ada mak betul dia cakap. Dalam banyak-banyak menantu mak lelaki hang terus dia tahu lah. Tapi pasal isteri pandai kuno. Sebab tu saya suruh isteri ni jadi bijak, jadi baca. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati,
penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Sambung sendiri lah. Jadi tuan-tuan, saya tak nak menyusahkan tuan-tuan. Dah 2 jam lah saya kena baca lah. Tuan-tuan sakit gaut, juga boleh duduk sila lama-lama, panas, ramai-ramai sempit, sesak. Jadi ustaz pun kena baca. Ni taklah baca punya ustaz, macam mana? Tuan-tuan, saya ni pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjui, satu-satunya pondok moden di Perak. Tuan-tuan jangan faham pondok saya ni macam pondok zaman dulu. Pondok kami ni pondok moden. Kalau tuan-tuan masuk pondok kami, silingnya plaster siling, tailnya tail, aircon lagi. Satu bilik 4 orang boleh masuk, ada bilik air sekali, dapur sekali, semua ada. Setakat ni kita ada pelajar 645 orang. Yang paling kecil 6 tahun, yang paling besar 83 tahun. Paling tua lah tu. Jadi kalau tuan-tuan rajin-rajin main Ipoh, singgahlah sekolah saya di Kampung Manjui di Ipoh. Nah, jadi tuan-tuan datang nak melawat, nak mengaji ke apa, ada orang daripada Jetera datang, ada orang Kubang Pasumai, daripada Ian Bumai, ada yang dari Singapura buat lawatan, tidur 2 malam mengaji dan sebagainya. Asrama ada. Dan kalau tuan-tuan rasa nak duduk di pondok moden, bulan Ramadan ni ada, kita sediakan. Tapi saya tak tahu lah penuh ke tidak. Ya, yang 50 pintu pondok dah habis dah. Yang kelamin suami isteri semua dah penuh. Yang belum penuh asrama je. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa, bulan Ramadan ni kita buka. Kita pukul 9 pagi sampai pukul 12, 5 buah kitab. 3 petang sampai asar tadarus Quran. Selepas berbuka puasa, tazkirah dan 10 rakaat. Pukul 4 pagi qiyamulai dan tarawih 13 rakaat sampai sahur. Lepas sahur kuliah subuh. Makan minum percuma kita sediakan, sahur dan berbuka. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Itu kita tak sedia lah, minta maaf lah ya. InsyaAllah. Ya tuan-tuan, kalau rasa-rasa nak pergilah. Tapi kena daftar dulu. Nombor telefonnya 05-526-0321. Kalau tuan-tuan nak beli pondok pun boleh. Kita buka pondok baru sekarang. Ya, ada 30 pondok yang akan dibuka. Kalau rasa nak beli, nak pergi tengok, nak wakaf, silakan. Rasa tak nak duduk, budak-budak yatim hafiz Quran akan ada. Kalau anak tuan-tuan nak hafal Quran, Mak Hafiz akan dibuka tahun depan, tingkatan 1. Jadi saya beri peluang kepada tuan-tuan orang Kedah, kalau nak rasa duduk, kalau nak sekolah di sana, dipersilakan. Ya, namanya Pusat Pendidikan Al-Barakah. Mudah-mudahan barakah lah. Ya, tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni ada aircon, sejuk, alhamdulillah, bagus, tahniah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Saya tengok jemaah pun ramai, mudah-mudahan perpaduan ditingkatkan, kasih sayang sesama kita ditingkatkan. Dan yang paling penting, masjid kita ni menjadi barakah. Bila barakah, orang kampung buatkan barakah. Saya pergi ke masjid Lubuk, masjid di Bagan Serai, masjid, saya lupa nama masjid dia, saya lupa sangat. Saya lupa ya. Masjidnya dibuat daripada kayu yang sangat-sangat sejuk. Saya tak bohong tuan-tuan. Saya duduk ceramah pukul 1 petang, tak habis lagi. Dekat Zuhur pun nak habis ceramah maulud. Tak panas langsung. Kayu, saya tanya Tuan Haji, ni kayu macam mana ni? Dia kata kayu orang dulu-dulu hanyut pada sungai. Ambil, pahat, buat tiang, buat rumah, buat masjid. Dia barakah semua tuan-tuan. Seronok sangat-sangat. Itu satu masjid yang saya pergi yang sejuk, damai dan tenang. Masjid di daerah Bagan Serai, saya lupa nama dia, saya lupa. Satu lagi masjid yang saya pergi yang sangat sejuk dan mendamaikan ialah Masjid Berincang. Jadi kalau tuan-tuan boleh pergi lah di Cameron Highland ya, memang sejuk sungguh tuan-tuan. Barakah lah. Ambil air semayang ni ketak ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan buatlah lawatan. InsyaAllah saya dah ceramah di Malaysia ni 18 tahun dah. Seluruh Malaysia saya pergi, Sabah, Sarawak, Singapura, Mesir saya ceramah. Singapura saya ceramah, Sarawak, Brunei saya pergi dah. Inilah kali pertama saya main Taman Muhibah ni. Jadi kalau nak jemput balik pun tunggulah 18 tahun lagi insyaAllah. Dia ada rolling dia tu. Kita jumpa lagi lah 18 tahun tuan-tuan. Cukup.